Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Tentunya, sejak akhir-akhir ini, selepas Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri, ada saja tangkapan demi tangkapan yang dibuat oleh SPRM. Yang mengejutkan pada hari ini apabila SPRM menahan alias menangkap beberapa individu, 6 orang individu yang ditahan kerana rasuah RM 10,8 juta. Yang menariknya saudara, ini mengaitkan, ini ada kaitan dengan umrah. Bayangkan, sanggupnya orang-orang gila macam ini memberi rasuah berkaitan dengan, ada kaitan dengan agama. Sanggup mereka merasuah untuk mengaut keuntungan semata-mata mahu kaya yang ada kaitan pula dengan umrah. Mereka ini macam lintah daratan pada pendapat saya. Ikuti terus ulasan ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda dan tekan butang subscribe. Saudara-saudara sekalian, ini persoalan besar. Patutlah tiket penerbangan umrah mahal. 6 suspek ditahan SPRM rasuah RM 10,8 juta. Wah, ini bukan satu nilai yang kecil. Ini satu nilai yang amat besar dan mengejutkan kita. Bongkar sindiket rasuah pengagihan kota tiket penerbangan umrah membabitkan nilai RM 10,8 juta. Itu antara kerjayaan terbaru SPRM, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, yang mengesan aktiviti sindiket meningkatkan atau menentukan pengagihan kota jumlah tempat duduk penerbangan bagi agensi pembekal perkhidmatan umrah dengan meminta rasuah kononnya berbentuk komisen. Menurut sumber, 6 individu iaitu pengarah serta kaki tangan syarikat pelancongan di 6 syarikat ditahan SPRM dalam operasi khas di 4 negeri iaitu wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Selangor, Johor dan Kedah. Keenam suspek berusia antara 34 hingga 55 tahun itu ditahan di Ibu Pejabat SPRM petang semalam. Sumber berkata sebuah syarikat dilantik sebuah syarikat penerbangan antarabangsa sebagai ejen tunggal untuk mengurus dan mengagihkan kota tempat duduk bagi setiap penerbangan mengerjakan umrah. Modus operandi sindiket ialah mengenakan bayaran rasuah berjumlah antara RM50 sehingga RM250 bagi setiap kota tiket jemaah umrah. Bayaran ini bagi memastikan agensi umrah mendapat kota tempat duduk dan dalam setiap penerbangan dijadualkan. Sindiket ini dipercayai sudah menjalankan kegiatan ini sejak tahun 2018 lagi. Dikatakan sebanyak 216,000 tiket diagihkan dengan bayaran rasuah sekurang-kurangnya berjumlah 10,8 juta katanya. Tambah sumber berkenan, baru-baru ini timbul isu berhubung kenaikan harga tiket penerbangan bagi mengerjakan umrah kerana terdapat sindiket yang memonopoli kota tiket dan penjualan tiket dengan harga yang tinggi. Agensi-agensi pelancongan umrah terpaksa membayar kos tambahan berbentuk rasuah ini bagi memastikan kota jemaah mereka mendapat tempat duduk penerbangan. Ini adalah antara faktor kenapa harga tiket penerbangan umrah tinggi katanya. Susulan itu, ke-6 suspek kini ditahan reman selama 4 hingga 10 hari selama 4 hari bermula 10 hingga 13 Februari bagi siasatan lanjut. Magistrate Irza Zulaika Rohainuddin membenarkan permohonan tersebut selepas pihak SPRM mengemukakan permohonan reman di Mahkamah Magistrate Putrajaya pagi ini. Tegas Zahid Hamidi, dakwaan UMNO dilanyak merupakan perkara biasa dari pihak yang telah lama memegang jawatan dan melihat pemimpin mereka lebih baik daripada pemimpin atau pimpinan orang lain. Itu pendapat beliau, kata Zahid Hamidi.
Selalunya apabila seseorang atau mana-mana tokoh yang telah meninggalkan jawatan berpuluh tahun, mereka merasakan kepimpinan yang diterajui mereka adalah terbaik dan selepas itu semua tak baik, kata Zahid dalam satu kenyataan yang dipetik media dari media. Beliau yang juga selaku timbalan Perdana Menteri berkata demikian dalam satu sidang media selepas Majlis Perhimpunan Bulanan Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah semalam. Terdahulu, terdapat pihak yang mendakwa pemimpin-pemimpin UMNO dilanyak seperti pembangkang dan menjadikan rakyat lebih memberi sokongan kepada pemimpin-pemimpin dari parti lain. Saudara-saudara yang saya hormati sekalian, apa yang membuatkan kita terkejut ialah jawapan daripada Zahid Hamidi ini. Beliau kata, kenyataan yang mana UMNO dilanyak dalam kerajaan sebagai kenyataan pihak yang menyatakan itu adalah pandangan peribadi semata-mata. Dalam satu kenyataan juga, beliau menyerahkan kepada rakyat terutama ahli-ahli UMNO dalam membuat penilaian sendiri tentang isu politik negara. Saudara-saudara sekalian, hari ini kita juga diberitahu bahwa selepas KJ dipecat daripada UMNO, satu keputusan mengejut daripada UMNO diumumkan, yaitu Hasmuni kini menawarkan diri untuk bertanding Ketua Pemuda UMNO. Setiausaha Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia, Datuk Hasmuni Hassan, menawarkan diri bertanding jawatan Ketua Pemuda UMNO Malaysia bagi penggal 2023-2026. Ketua Pemuda UMNO Kubang Pasu itu turut memperkenalkan pasukannya yang menawarkan diri bertanding atau dilantik kepada pemilihan parti nanti. Antaranya Hairi Madsyah bagi jawatan Naib Ketua Pemuda UMNO, Dr. Akmal Saleh dari jawatan Setiausaha bagi jawatan Setiausaha Pemuda UMNO, Muhammad Naim Mokhtar bagi Bendahari Pemuda UMNO, dan Muhammad Solihin Muhammad Taji bagi Ketua Pergerakan Penerangan Pemuda UMNO. Saya ingin menawarkan diri bagi bertanding jawatan Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia bagi penggal akan datang, kata beliau. Saya menampilkan calon-calon berumur 40 tahun ke bawah, termasuk Exco yang akan menawarkan diri nanti, katanya dalam satu sidang media. Hasmuni menjadi individu kedua yang mengumumkan bertanding jawatan Ketua Pemuda UMNO selepas ahli Majlis Kedati Tinggi MKT UMNO, Datuk Arman Azhar Abu Hanifah, yang membuat pengumuman sama pada bulan lalu. Menurut Hasmuni, beliau mahu memastikan parti itu menang pada PRU 16 dan menarik kembali sokongan anak muda kepada UMNO. Justru, beliau dengan rendah diri ingin memohon sokongan dari semua perwakilan pemuda di seluruh negara. Sekian dulu untuk kali ini. Isu yang paling kita tunggu-tunggu, kita cari-cari adalah jawaban Zahid Hamidi kepada isu UMNO dilanyak dalam kerajaan. Sekian dulu Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye.